Sidang hadirin yang budiman, memetik kata-kata yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia semasa pelancaran Hari Banci Penduduk dan Perumahan 2020 pada 7 Julai yang lalu. Keberhasilan daripada produk dan perkhidmatan statistik secara berkala dengan kekerapan bulanan, suku tahunan dan tahunan merupakan bukti statistik yang digunakan oleh kerajaan sebagai input dalam pembentukan penilaian dan semakan semula dasar awam negara. Bagaimanakah amanat yang amat berhormat Perdana Menteri ini dapat diterjemahkan dalam konteks pembentukan penilaian dan semakan semula dasar awam negara? Apatah lagi di peringkat negeri ataupun daerah. Baiklah, bagi merungkai persoalan ini, marilah bersama-sama saya bawa tuan-tuan dan puan-puan ke acara yang seterusnya yang akan mengetengahkan aspek pendataan pemacu kelestarian daerah. Justru dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia untuk menyampaikan pemandangan penuh. Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Saidah dan juga terima kasih kepada saudara Sahli yang memimpin bacaan doa kita sebentar tadi. Mic dah on. Dah on. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Tan Sri Muhammad Zuki, Ketua Setiausaha Kerajaan, kerana telah Setiausaha Negara telah merasmikan seminar My Local Stat 2020 yang bertemakan statistik daerah dan tempatan ke arah kecekapan, perancangan dan pengurusan sumber seperti tadi. Yang Bahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Yang Bahagia Datuk Zainal Abidin, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Tempatan, Yang Bahagia Datuk Dr. Yusof, Ketua Pengarah Mampu, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zahari, Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Yang Berhormat Datuk Abdul Razak, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Bahagia Pegawai Kanan Persekutuan Pegawai Kanan Kerajaan Negeri, Pegawai Daerah, tuan-tuan hadirin serta wakil-wakil media yang saya hormati sekalian. Jadi pada pagi ini saya ingin mengambil sedikit masa, mungkin lebih kurang 30 hingga 40 minit ataupun lebih pendek daripada itu, untuk berkongsi sedikit tentang perkhidmatan statistik yang telah ataupun data-data terkini yang dikeluarkan oleh DOSEM dan juga kerjasama yang kita lakukan bersama dengan pihak kerajaan negeri, dan juga bagaimana pencapaian ataupun apa yang telah pun dilaksanakan secara bersama pada masa ini dapat kita terus perkukuhkan pada masa akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dalam sesi ini yang dibuat secara maya. Jadi saya terus kepada slide nombor 2. Di sini ada 11 agenda yang akan dibentangkan, tetapi kita mungkin tidak akan pergi secara tuntas kepada setiap slide. Kita akan pilih slide-slide yang mungkin akan diberikan penjelasan. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat 11 perkara. Jadi terus sedikit kepada untuk recap dari segi latar belakang DOSEM. Seperti yang sedia maklum, DOSEM adalah agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam memungut, mentafsir dan juga menyebarkan perangkaan. Dan seperti yang tertera, ini adalah carta organisasi DOSEM. Kita ada di 14 buah negeri dan 28 pejabat operasi. Dan anggota tetap kita ada sampai 3,261 dan 2 akta yang digunakan dalam melaksanakan tunggal tanggungjawab kita seperti yang tertera, iaitu Akta Perangkaan 1965 dan Akta Banci 1960. Seterusnya dari segi tadbir urus dalam melaksanakan tugas dan peranan,
kita juga bersama negara-negara lain di dunia memegang kepada fundamental principle of official statistik. Ada 10 perkara seperti yang dilayar, antaranya kita perlu pastikan apa yang dihasilkan tu relevan dan juga maklumat mestilah impartiality dan equal access, dan pastinya kita nak laksanakan secara proporsional dengan ada etika-etika yang tertentu, dan kita naklah transparent, maknanya sekiranya ada kekurangan limitation kepada data ini, data yang dikeluarkan perlu dimaklumkan dalam penyataan metadata. Dan juga jika moving forward kita juga perlu memainkan peranan supaya memberi panduan jika terdapat misuse dalam penggunaan data, dan juga dari segi penggunaan uniformity dari segi international standard adalah amat penting supaya data-data yang kita hasilkan ini adalah data-data yang bila disebut satu angka bermakna kita merujuk satu perkara yang sama. Itu international standard adalah penting dalam penyusunan statistik rasmi negara. Seterusnya slide 6, ini adalah sekadar nak memaklumkan setakat ini kita telah mengeluarkan 332 penerbitan, dan mungkin di kalangan datuk-datuk tuan-puan juga ada yang menerima secara terus dalam pesanan WhatsApp secara berkali-kali. Ini antaranya sekiranya yang bulanan tu dia memang ada tiap-tiap bulan Jadi kita ada 100, setakat ini 177 yang dikeluarkan secara bulanan, 57 suku tahunan dan 98 secara tahunan. Biasanya indikator variable yang biasanya bergerak begitu dinamik kita perlu keluarkan secara bulanan atau paling kurang suku tahunan, seperti data ekspor dan import negara, data pengangguran, data inflasi. Data-data ini adalah data yang dikeluarkan secara bulanan. Kalau kita ukur hanya sekutunan ataupun tahunan, ia sukar untuk stakeholder ataupun policy maker untuk mengetahui apa yang berlaku dan langkah-langkah untuk pemantauan ataupun tindakan agak lambatlah. Seterusnya saya bergerak kepada slide yang tentang nak memaklumkan kepada semua tentang latest pengumuman tentang kedudukan ekonomi negara. Ramai yang telah mengetahui. Alhamdulillah kedudukan ekonomi kita pada suku tahun ketiga adalah pada keadaan negatif 2.7, bertambah baik berbanding yang kita alami pada suku tahun kedua, iaitu negatif 17.1, dan hampir semua sektor menunjukkan pemulihan, dan kita dapati sektor pembuatan khususnya telah mencapai pertumbuhan yang positif, manakala sektor-sektor lain seperti yang di layar kita lihat berlaku masih lagi negatif, tapi negatif yang semakin kecil. Jadi kita berdoa mengharapkan supaya proses pemulihan ini akan berterusan pada suku tahun keempat dan pada tahun seterusnya. Dan seterusnya pada slide yang ke-9, ini adalah kalau kita melihat mengikut komponen-komponen ataupun sektor-sektor ekonomi utama. Jadi kolom yang terakhir itu berdasarkan pertumbuhan suku tahun pertama 0.7, suku tahun kedua negatif 17.1 dan suku tahun ketiga negatif 2.7, maka keseluruhan setakat ini pertumbuhan kita adalah negatif 6.4, iaitu 9 bulan pertama. Jadi apa yang dialami di Malaysia ini sebenarnya adalah fenomena yang seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang bercorak negatif pada masa ini. Dan kita lihat di situ kita punya sektor pertanian antara sektor yang mencatatkan pertumbuhan negatif yang kecil lah. Ini menunjukkan bahawa sektor pertanian, nanti saya akan maklumkan corak pertumbuhan di peringkat daerah. Kita akan melihat bahawa sebenarnya di negara kita ini sektor pertanian ini adalah sektor yang mana kita mempunyai peluang yang luas untuk kita jadikan sumber pertumbuhan negara selain pada sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan. Manakala seterusnya pada slide nombor 10 ialah melihat pertumbuhan ekonomi dari segi permintaan, iaitu kita lihat daripada pengeluaran tersebut, kita lihat dari segi consumption atau penggunaan air swasta pada suku 3 adalah negatif 2.1, dan yang juga kita highlight juga adalah kita punya pembentukan modal kasar ataupun pelaburan investment negatif 9.6, dan juga
penggunaan kerajaan 6.9, ekspor negatif 4.7 dan import negatif 7.8. Dan seterusnya slide ke-11, slide yang terakhir berkaitan dengan kedudukan ekonomi Malaysia. Jadi kita lihat di sinilah kita boleh lihat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam konteks yang belah kiri sekali adalah pertumbuhan dalam bentuk tahunan. Dan kita dapati sebenarnya sebelum kita mengalami krisis sekarang ini pun sebenarnya corak pertumbuhan kita ni agak di lingkungan yang tidak begitu sampai ke seperti yang kita pernah alami sebelum financial crisis. Kalau kita lihat 1996 kita punya pertumbuhan sampai 9-8%. Dan sebenarnya untuk kita dapat pertumbuhan dalam jajaran 5-6% itu adalah satu pencapaian. Dan insya-Allah seperti yang telah pun dianggarkan oleh Kementerian Kewangan, kita jangkakan pemulihan ekonomi kita akan berlaku pada sepenuhnya insya-Allah pada tahun 2021 secara agregatnya. Yang tengah kalau kita lihat adalah yang suku tahunan, dan yang belah kanan sekali adalah kita lihat bagaimana kesan COVID pandemik ini boleh juga kita lihat dalam corak pertumbuhan secara bulanan. Dan kita dapati yang paling teruk sekali pada bulan April bila kita punya ekonomi kita contraction menguncup serendah negatif 28.7. Ini adalah satu experience yang tak pernah berlaku dalam negara kita, tetapi telah pun berlaku, dan bagi kita yang hidup pada masa ini mungkin memahami, tetapi generasi akan datang mungkin 10-20 tahun akan datang mungkin tertanya-tanyalah apa yang berlaku menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita jatuh sampai negatif 28.7. Ini sebab bila kita ada total lockdown yang bermula pada 18 bulan Mac. Alhamdulillah berdasarkan data ini maka keputusan kerajaan untuk melaksanakan PKPB dan PKPD tanpa menutup ekonomi telah memperlihatkan bahawa ekonomi kita tidak lagi menyunam teruk seperti yang kita alami pada bulan April. Seterusnya kita terus kepada tentang seminar kita baik My Local Stat. 3 perkara di sini yang ingin saya sampaikan, ini kongsikan dengan yang berhormat, yang bahagia Datuk dan Tuan Puan tentang My Local Stat, laporan sosioekonomi dan juga laporan HES. Jadi di slide nombor 13 kita lihat di sini sebenarnya pada penerbitan kali ini secara khusus DOSEM telah mengeluarkan bagi setiap daerah satu penerbitan untuk daerah yang berkenaan, dan jumlah penerbitan adalah sebanyak 160, dan terdapat 13 daerah baru dan 3 penerbitan lagi adalah untuk wilayah persekutuan dan juga 1 untuk polis lah. Dan jadi My Local Stat 2019 mengenai 12 bidang sosial dan 4 bidang ekonomi, dan ia merangkumi sebanyak 235 jadual di peringkat nasional, dan kita punya data siri daripada tahun 2017 hingga 2019. Seterusnya penerbitan My Local Stat peringkat daerah 2019 merupakan yang komprehensif mengandungi 12 bidang sosial dan 8 bidang ekonomi, dan dia juga ada kita muatkan sebanyak 20 jadual baru, dan kita ada juga beberapa penulisan artikel blog di peringkat daerah. Seterusnya di slide nombor 15 ini ada berkaitan dengan laporan sosioekonomi negeri yang kita keluar yang terakhir pada tahun 2019. Jadi ialah penerbitan yang eksklusif dan komprehensif dengan kita mengintegrasikan data ekonomi dan sosial dan demografi dan 85 jadual statistik. Laporan ini mengandungi 4 topik berkenaan dengan statistik ekonomi, iaitu KDNK negeri, indeks harga pengguna, pelancongan domestik, statistik akaun kerajaan, dan 5 topik berkenaan statistik sosial, iaitu penduduk, tenaga buruh, gaji dan upah, statistik siswaza dan juga pendapatan, perbelanjaan dan penggunaan isi rumah. Dan juga sebenarnya kita juga memuatkan 6 rencana berkaitan dengan ekonomi dan juga 23 topik penulisan naratif prestasi ekonomi di bab 1 dan bab 2 laporan. Dan juga dalam laporan sosioekonomi 2019 ini juga beberapa pembaruan dan penambahan topik dibuat seperti penulisan berkaitan dengan survei gaji dan upah,
statistik Siswaza, household income and expenditure, dan beberapa jadual baru seperti gaji dan upah, saksi dan Siswaza, pendapatan dan belanjaan pengguna isi rumah, trade economy classification mengikut negeri, siri masa penawaran sedia ada bilik hotel mengikut penerapan bintang, dan juga nilai pemberian sebenar kerajaan negeri pada tahun 2018. Seterusnya, pada 10 Julai 2020 sebanyak 31 buah buku telah diterbitkan kepada umum, di mana 15 buah buku penerbitan laporan sebir pendapatan isi rumah dan kemudahan asas, dan 15 buah penerbitan laporan perbelanja isi rumah, dan satu penerbitan khas gabungan penulisan pendapatan dan perbelanja isi rumah. Jadi penerbitan laporan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas ini merupakan siri yang kedua 14 penerbitan negeri diterbitkan sejak tahun 2016. Seterusnya, slide nombor 17. Untuk makluman semua, DOSEM juga telah berjaya mengeluarkan 149 buah My Local Stat seperti yang dinyatakan tadi, 30 buku HIS Basic Ability BA serta 15 buku sosioekonomi. Dan daripada 194 penerbitan ini, mapping telah dibuat bagi ketiga-tiga penerbitan utama. Jadi secara umumnya ingin saya nyatakan memang secara purposely kadang-kadang maklumat yang anda ada di peringkat laporan sosioekonomi kita masukkan juga di penerbitan di peringkat daerah untuk memudahkan stakeholder daerah dengan adanya satu buku yang dibawa ataupun dipegang boleh dirujuk dengan mudah tanpa merujuk dalam berbanyak dokumen. Jadi sebenarnya ini antara tujuan kita kenapa kadang-kadang dah ada dalam satu penerbitan umum tetapi untuk penerbitan spesifik kita masukkan. Jadi ini tujuannya adalah untuk kita memudahkan ataupun menjadikan penerbitan ataupun data tersebut begitu friendly kepada user untuk penggunaan yang cepat. Seterusnya sedikit tentang sharing saya tentang kepentingan kepenggunaan data pentadbiran. Jadi seperti yang disampaikan oleh Tan Sri KSN tadi, kita sebenarnya terdapat dua jenis data, iaitu data primer dan data sekunder. Dan data primer adalah yang kita selalunya lakukan menggunakan pungutan data di lapangan melalui banci ataupun survey. Ini dilaksanakan biasanya oleh DOSEM dan ada juga agensi-agensi lain yang terlibat dalam bidang-bidang masing-masing. Jadi dalam data sekunder ini adalah bersumberkan data pentadbiran, yang ini yang mungkin antara matlamat seminar ataupun program ini untuk kita memulakan ataupun meningkatkan komunikasi kita dengan agensi termasuk agensi di negeri dan juga daerah, bagaimana kita boleh unlock the potensi of data-data yang ada di peringkat daerah dan negeri. Dan ini juga kita bersama-sama dengan pihak mampu bagaimana kita nak meningkatkan polisi open data, dan pastinya usaha-usaha secara bersama ini akhirnya dapat kita tingkatkan dan memberi manfaat yang lebih tinggi kepada negara. Dan akhirnya seperti yang dinyatakan dalam ucapan yang berkaitan CKSN tadi, banyak sebenarnya kos-kos yang dapat kita jimatkan. Bahkan satu lagi, pengurusan keputusan dan juga tindakan yang kita buat juga akan mungkin akan lebih terarah ataupun lebih cekap, dan banyak keterisan ataupun duplicating dan juga pengoptimaman sumber dapat dilaksanakan dengan data yang ada. Jadi sekarang ni kadang-kadang data ada di peringkat agensi dan kementerian, tetapi kita dapati data tu tidak begitu tinggi penggunaannya, menyebabkan nilainya sepatutnya tinggi tapi tidak dapat dimanfaatkan. Jadi perkara ini juga perlu kita sama-sama bergerak, dan insya-Allah dengan memberi ruang untuk DOSEM bertindak sebagai agensi pusat dalam bidang statistik ini, insya-Allah perkara ini dalam tempoh yang beberapa tahun ini akan terus kita angkat sebagai usaha tindakan secara kolektif yang dapat menghasilkan akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan juga kebajikan rakyat dan negara. Seterusnya ini di slide nombor 20, ini yang setakat inilah untuk makluman ahli-ahli semua, ahli seminar ini. Contohnya statistik perdagangan luar negeri yang kita keluarkan secara berkala setiap bulan. Ini adalah yang saya anggap perkongsian data pentadbiran yang dah otai lah. Mana setiap pengikraran rekod ekspor dan import oleh
pengeksport dan juga pengimport melalui sistem dikemukakan kepada DOSM, yang mana setiap bulan kita proses lebih kurang 2 hingga 3 million transaksi. Itu membolehkan kita mengeluarkan data yang amat detail tentang apa yang kita ekspor dan apa yang kita import, yang cross kita punya border setiap bulan. Yang setakat ini kita berjaya keluarkan data ini 4 minggu selepas reference quarter. Jadi yang data yang terkini yang akan kita keluarkan adalah data berkaitan bulan November. Jadi dia juga satu indikator penting kepada negara. Perangkat penting kita bekerjasama dengan Jabatan Perdana Negara, maknanya termasuk yang tuan-tuan yang dalam seminar ni, CJ kelahiran dan kematian tuan-tuan, sebenarnya kematian belum lagi lah kan, akan ada di DOSM yang mana kita akan proses. InsyaAllah hari ini kita akan keluarkan perangkat penting ini untuk tahun 2019 yang akan memperihalkan senario kelahiran dan kematian negara yang terperinci sampai ke peringkat daerah. Jadi boleh kita lihatlah nanti pada pukul 12 daerah mana yang mencatatkan kelahiran tertinggi dan juga kematian tertinggi tentang kesuburan fertility rate di kalangan ibu-ibu dan sebagainya. Perangkat perkahwinan perceraian, anggaran ujuran penduduk, my local state, dan juga yang paling penting yang di bawah tu SDG. Jadi sebenarnya SDG ini juga antara perkara yang penting. Ada beberapa slide di belakang tadi, nanti akan saya terangkan bagaimana SDG di peringkat my local state ataupun di peringkat daerah dapat kita sama-sama hasilkan. Seterusnya, ini antara apa yang berlaku di luar negara. Jadi kita lihat contohnya bagi Amerika Syarikat, data pendaftaran penerima manfaat pengangguran digunakan sebagai maklumat penganggur peringkat lokaliti. Di sini insurans manfaat unemployment tidak menyeluruh. Ini menyukarkan kita mengukur secara tuntas tentang pengangguran negara. Kita masih lagi bergantung kepada survey. Juga kalau lihat di Korea Selatan, pemantauan wabak COVID-19 dijadikan rujukan bagi pemantauan penularan dan juga bencana, dan juga data postal code ataupun jinah bagi kegunaan address geocoding dilaksanakan di Australia dan Netherlands. Manakala dari segi indikator terpilih, ini saya just flip through saja ya, run through sikit. Jadi di layar ini memaparkan indikator terpilih mengikut negeri bagi tahun 2019 bagi perbandingan antara indikator KDNK, pertumbuhan ekonomi, penduduk kerja dan pendapatan isi rumah bulanan pendengar dan maklumat lanjut. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan di sini ialah pastinya di peringkat negeri mereka mempunyai kepimpinan perkhidmatan awam yang melihat di negeri masing-masing, tetapi dalam konteks menyeluruh kita juga perlu membuat melihat dari senario daripada satu negeri ke satu negeri, dan kita boleh lihat dari segi corak kekukuhan dan juga peningkatan yang berlaku di setiap negeri. Jadi statistik ni boleh memperihalkan apa yang berlaku, dan kemungkinan kalau yang berhormat Setiausaha Negeri ataupun pengarah UPN negeri ataupun daerah mungkin lebih interested melihat negeri ataupun daerah masing-masing. Tetapi dengan adanya statistik ini juga boleh dibuat benchmark tentang apa yang berlaku di negeri lain dan bagaimana the best practice ataupun saling complement dari segi apa yang dilakukan ini boleh di-pick up daripada statistik yang dikeluarkan. Contohnya saya dalam beberapa sebelum ni ada yang bertanya kenapa corak pendapatan di negeri Perak misalnya, di sektor perkilangan dia punya mean income ni lebih rendah daripada Johor, Pulau Pinang dan Selangor. Jadi jawapan kita kerana di sektor perkilangan yang ada di Perak itu industri-industrinya mungkin mempunyai industri yang bayaran gajinya agak lebih rendah daripada jenis-jenis industri yang beroperasi di Johor, Pulau Pinang dan Selangor. Misalnya industri yang berkaitan dengan petroleum dan chemical yang biasanya memberi penggajian yang lebih tinggi. Seterusnya di slide 24, ini adalah kedudukan pertumbuhan ekonomi negeri. Jadi saya ingat ini saya boleh skip, cukup saya nyatakan pola pertumbuhan ekonomi di setiap negeri masih sama, iaitu negeri-negeri yang seperti Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang adalah 6 negeri yang menyumbang kepada ekonomi nasional, yang kalau kita
gabungkan sumbangannya adalah sebanyak 72.3%. Namun ada 7 negeri yang merekodkan pertumbuhan yang lebih baik berbanding tahun sebelumnya seperti Kelantan, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Pahang, Terengganu dan Sarawak. Jadi dengan adanya statistik ini kita boleh melihatlah corak-corak pertumbuhan di peringkat negeri dan kita boleh masa pembentangan kita dengan setiap negeri ataupun di peringkat UPM boleh menilai langkah-langkah ataupun penentuan corak pertumbuhan pada masa akan datang. Seterusnya pada slide nombor 25, ini antara kita lihat bagaimana corak pertumbuhan ekonomi negara sebenarnya dicorakkan oleh prestasi ekonomi di peringkat negeri. Jadi kepelbagaian dalam penumpuan produk pengeluaran antara negeri memberi impak yang berbeza terhadap prestasi keseluruhan KDNK. Secara umumnya, pemulihan prestasi sektor pertanian, kesan daripada aktiviti kelapa sawit, getah dan tanaman sayur serta pertumbuhan lebih baik di subsektor utility dalam sektor perkhidmatan telah memberi kelebihan kepada momentum pertumbuhan di beberapa negeri yang berkaitan. Dan juga selain pada itu kita lihat peningkatan nilai kerja pembinaan di Kelantan dan Terengganu membantu dalam pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2019, manakala pengeluaran minyak mentah yang lebih tinggi telah mendorong kepada pertumbuhan sektor perlombongan dan pengkorian di Sarawak. Jadi maknanya di sini kalau kita nak lihat membandingkan antara satu dengan satu negeri, kita kena lihat latar belakang ataupun corak industri ataupun sektor yang membantu perkembangan negeri-negeri yang berkenaan. Dan dari segi sektor perkhidmatan kita dapati ia didominasi di beberapa negeri lah, antaranya wilayah Kuala Lumpur, Labuan, Kelantan. Kelantan ni walaupun agak di bawah dari segi dengan berbanding lain-lain, tapi corak sumbangan sektor perkhidmatan tu macam seolah-olah Kelantan ni negara maju sebab dia punya sektor perkhidmatan dia adalah besar di Kelantan, Perlis, Perak dan juga Selangor. Dan sumbangan yang signifikan bagi kedua-dua sektor perkhidmatan dan perkhidmatan dapat dilihat di Pulau Pinang. Pulau Pinang, Labuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala kalau sektor pertanian ni sebenarnya saya juga ingin menyatakan kita amat memerlukan negeri-negeri yang kehadapan di sektor pertanian ni. Sebenarnya negara perlu negeri terus berada di sektor pertanian lah kalau kita tanya pandangan statistik lah, supaya ia ni adalah satu sumber kepada kehidupan kita. Jadi Kelantan sektor pertanian sumbangannya 22.8%, Pahang 22%, Perlis 21.7%, Sabah 16.1%. Kita tak boleh bayangkan kalau semua negeri bergerak jadi sektor perkilangan. Jadi kita mengalami mungkin kesukaran nanti untuk mendapatkan bekalan-bekalan berkaitan dengan pertanian termasuk makanan. Manakala Sabah dan Sarawak sumbangan yang agak besar adalah perlombongan dan pengkuarian. Seterusnya di slide yang 26, bagi sektor pertanian, negeri yang menyumbang utama di peringkat nasional adalah Sarawak, Johor, Sabah, Pahang dan Perak. Iaitu sumbangan kepada negara bagi negeri-negeri ini sebanyak 60 ataupun 70%. Yang mana yang paling utamanya adalah kelapa sawit dan tanaman makanan. Dan Sabah dan Sarawak masing-masing menyumbang 29.2% dan 22.2% daripada sektor perlombongan dan pengkuarian negara. Selangor, wilayah persatuan pula merupakan pemangkin kepada sektor pembinaan. Jadi buat masa ni mungkin masih lagi terarah kepada Selangor dan Kuala Lumpur untuk pembinaan. Pada masa akan datang kita melihatlah dengan adanya pembinaan highway baru dan sebagainya, kemungkinan juga pembinaan juga akan menyumbang kepada KDNK di negeri-negeri, misalnya di Pantai Timur dan juga di Sabah dan Sarawak. Manakala sektor perubatan, Selangor menikmati dengan sumbangan 30.3% dan wilayah persekutuan dan juga Selangor menyumbang sebanyak 51% sektor perkhidmatan nasional. Kita menjangkakan bila berlakunya peningkatan dari segi infrastruktur, misalnya hubungan yang lebih baik antara Pantai Timur dan Pantai Barat nanti, maka kita melihat sektor perkhidmatan ataupun sektor industri akan dapat dikembangkan bukan saja terhad kepada Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Sebenarnya banyak potensi yang kita boleh unlockkan nanti bila mana hubungan logistik ataupun struktur jalan raya kita dan juga pelabuhan di beberapa negeri dapat kita tingkatkan. InsyaAllah kalau satu hari nanti kita boleh jadi macam negara macam Netherlands, yang negara yang kecil tetapi sebuah negara yang menjadi pengeksport utama pertanian, antara top 3 ekspor pertanian dunia. Seterusnya ini adalah dari segi melihat pertumbuhan secara tahunan secara purata, dan kita dapati
kita boleh lihat corak pertumbuhan ni ada 3 fasa kan, 2005, 2010, 2010, 2015. Itu kita lihat corak pertumbuhan mengikut rancangan Malaysia ke-9 dan rancangan Malaysia ke-11 lah. Jadi kalau di pihak negeri ingin melihat bagaimana moving forward dalam rancangan Malaysia ke-12, kita lihat dekat sinilah 7 negeri pada fasa 2005-2010 melepasi purata pertumbuhan tahunan nasional iaitu KL, Selangor, Sabah, Perak, Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan. Manakala pada fasa 2010-2015, 8 negeri melepasi paras pertumbuhan tahunan purata nasional iaitu Johor, Kedah, Melaka, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Pertuburan dan Labuan. Dan pada rancangan Malaysia ke-11 2015-2019, 6 negeri melepasi purata pertumbuhan tahunan iaitu Johor, Melaka, Pulau Pinang, Selangor, KL dan Labuan. Seterusnya di slide nombor 28, dari segi sudut KDNK per kapita, 6 negeri mencatatkan KDNK per kapita melebihi paras nasional iaitu 46,450 iaitu KL, Labuan, Pulau Pinang, Selangor, Sarawak dan Melaka. Dan secara umumnya nilai KDNK per kapita adalah dipengaruhi oleh prestasi pengeluaran dan faktor harga. Tahun 2019 telah menyaksikan penyusutan harga bagi komoditi utama negara terutamanya kelapa sawit, minyak dan mentah dan gas ahli. Dan dari segi ranking KDNK per kapita antara tempoh 2005 hingga 2019 kita menyaksikan Johor, Perak dan Selangor merupakan negeri yang berada di kedudukan semakin baik. Contohnya Johor ranking ke-10 pada tahun 2005 kepada ranking ke-9 pada tahun 2019. Selangor ranking ke-5 pada tahun 2005 kepada ranking ke-4 pada tahun 2019. Perak ranking 13 pada tahun 2005 kepada ranking ke-11 pada tahun 2019. Manakala KL kekal menduduki tangga teratas KDNK per kapita pada tahun 2005 hingga 2019. Jadi selari dengan KL sebagai center financial keuangan kita dan juga ni center kepada ibu negara kita lah. Dan di sini kalau kita melihat pula dari segi pengkelasan mengikut zon ini kita lihat struktur ekonomi di semua zon kecuali Sabah dan Sarawak tertumpu kepada sektor perkhidmatan dan pembuatan sebagai penyumbang utama. Manakala sektor perkhidmatan dan pembuatan meliputi hampir 90% kepada ekonomi zon tengah dan zon utara. Sementara zon Sabah dan Sarawak mempunyai sumbangan yang signifikan bagi sektor perlombangan dan pengkuarian. Dan bagi tahun 2019 hanya zon timur yang mencatatkan pertumbuhan lebih baik berbanding tahun 2018. Dan bagi tempoh 2015 hingga 2019, CAGR ataupun purata kadar pertumbuhan tahunan zon tengah merupakan yang tertinggi berbanding zon lain iaitu sebanyak 6.2%, diikuti zon selatan 5.1%, zon utara 4.7%, zon timur 4.1% dan zon Sabah dan Sarawak 3.3%. Saya bergerak di slide nombor 30. Ini ada kedudukan terkini data 2019 tentang pendapatan isi rumah negara. Jadi pada tahun 2019 kita ada 7.3 juta isi rumah. Adalah didapati 79.8% ataupun 5.8 juta berada di kawasan bandar 20.2% ataupun 1.5 juta berada di luar bandar. Dan kita dapati pendapatan isi rumah pendengar dan purata pada tahun 2019 mencatatkan peningkatan masing-masing sebanyak 3.9% dan 4.2% dan perbandingan antara strata memperlihatkan kedua-dua strata bandar dan luar bandar mencatatkan peningkatan. Namun kita dapati pendapatan isi rumah purata bagi luar bandar meningkat lebih laju dengan kadar 4.6%. Manakala pendapatan mengikut kaum juga menunjukkan trend yang sama di mana kesemua etnik mencatatkan peningkatan. Etnik Cina mencatatkan peningkatan pendapatan pendengar tertinggi, manakala etnik India mencatatkan pertumbuhan tertinggi bagi pendapatan purata. Dan setiap negeri merekodkan pendapatan isi rumah berbeza-beza selari dengan tahap pembangunan setiap negeri. Dan negeri yang mempunyai pendapatan pendengar yang melebihi paras nasional adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu 10,549, wilayah Sultan Putrajaya 9,983, Selangor 8,210, Labuan 6,726, Johor 6,427 dan Pulau Pinang dan Melaka. Negeri-negeri lain merekodkan pendapatan pendengar di bawah paras nasional 5,873. Dan daripada data ini juga kita melihat nilai pegawai Gini kita meningkat sebanyak 0.08 mata peratus daripada 0.399 kepada 0.407. Dan berdasarkan metodologi PJK yang terkini yang telah dikemas kini, insiden kemiskinan kita pada 5.6% seperti yang telah dimaklumkan. Seterusnya slide ke-31 ini adalah sedikit snapshot tentang perbelanjaan pengguna isi rumah
yang mana kita dapati pertumbuhan perbelanjaan penggunaan meningkat dengan perlahan pada kadar 3.9% bagi tempoh 2016-2019. Sebelum itu pada 2014 hingga 2016 adalah pada kadar lebih tinggi iaitu 6.0%. Dan Putrajaya kekal merekodkan perbelanjaan pengguna isi rumah yang tinggi itu sebanyak 7,980. Seterusnya saya pergi kepada cuma satu lagi yang nak nyatakan di sini, sebanyak 6 kumpulan perbelanjaan utama kekal menyumbang perbelanjaan. Kalau kita nak melihat kedudukan perbelanjaan, kita dapati perbelanjaan berkaitan dengan makanan dan minuman, perumahan, utiliti, pengangkutan, kesihatan dan pendidikan dan restoran hotel. Ini adalah 6 kumpulan utama perbelanjaan yang tertinggi dalam konteks perbelanjaan isi rumah. Dan seterusnya saya pergi kepada yang statistik mengikut daerah. Ini slide nombor 33. Jadi kita lihat ini daripada laporan Ketua Audit Negara, Jabatan Audit Negara Malaysia dan Penjata Kewangan PBT, Pejabat Sertifikat Tinggi, dan pada tahun 2018 prestasi kewangan PBT di kedudukan 20 tahunan mempunyai perwakilan daripada semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. 8 PBT di Selangor berada pada kedudukan antara 20 kelompok teratas. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mencatatkan pendapatan tertinggi sebanyak RM3.6 bilion dengan pertumbuhan positif 2 angka pertumbuhan sebanyak 13.8%, diikuti oleh Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Dan daripada keseluruhan 14 Dewan Majlis Bandaraya, 10 Dewan Majlis Bandaraya mencatatkan pendapatan yang tertinggi melibatkan pihak berkuasa tempatan daripada wilayah Sepang Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Perak, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Dan secara umumnya terdapat 6 Dewan ataupun Majlis Bandaraya yang mencatatkan pendapatan yang lebih baik pada tahun 2018. Dan melihat daripada pendapatan daripada kumpulan majlis perbandaran pula, daripada keseluruhan 40 majlis perbandaran, 10 majlis perbandaran dengan pendapatan tertinggi daripada pihak berkuasa tempatan Pulau Pinang, Selangor, Johor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan daripada 95 majlis daerah, 10 majlis daerah menunjukkan pendapatan yang tertinggi, terdiri daripada pihak berkuasa tempatan di Negeri Selangor, Kelantan, Johor, Terengganu, Sabah dan Perak. Secara keseluruhannya 10 majlis daerah tersebut merekodkan pendapatan yang lebih baik kecuali majlis daerah Penampang dan juga majlis daerah Kota Tinggi. Seterusnya slide nombor 34. Kewujudan aktiviti ekonomi yang ini sedikit saya nak share penemuan awalan. Di peringkat DOSEM telah membuat sedikit eksplorasi tentang penyusunan KDNK. Biasa kita dengar KDNK di peringkat negeri. Kali sebenarnya di DOSEM kita pun telah memulakan inisiatif menyusun KDNK di peringkat daerah. Kewujudan aktiviti ekonomi yang signifikan di daerah tertentu bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, malah menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi berdasarkan data Bancik Ekonomi 2016 dan data pentadbiran daripada agensi berkaitan, kita dapati bagi sektor pertanian, daerah Hilir Perak merupakan penyumbang terbesar aktiviti marine di peringkat nasional. Daerah Kinabatangan di Sabah sebagai penyumbang tertinggi bagi pengeluaran kelapa sawit di Malaysia. Manakala daerah Cameron Highland di Pahang merupakan pengeluar utama sayur-sayuran. Di samping itu, aktiviti petroleum bertapis di Bintulu menyumbang sebanyak 70.3% kepada Malaysia, telah menjadikan daerah sebagai hub gas asli cecair LNG negara. Sementara daerah Kemaman dan daerah Barat Daya di Pulau Pinang masing-masing merupakan peneraju dalam industri kimia dan produk kimia serta pembuatan elektrik dan elektronik Malaysia. Daerah Petaling merupakan penyumbang utama KDNK mengikut daerah dengan sumbangan sebanyak 11.1% kepada Malaysia. Jadi dengan adanya data ni, kita boleh lihat sumbangan negara. Jadi kita boleh nampak lebih pada 10% lah sumbangan daerah Petaling kepada KDNK Malaysia. Kemudian Johor Bahru dan Kelang juga menyumbang sumbangan yang besar, yang Johor Bahru menyumbang 4.5% kepada KDNK negara, manakala Kelang menyumbang 3.8%. Antara bandar utama yang berada di daerah Petaling adalah Petaling Jaya, Shah Alam, Subang Jaya dan Damansara. Berdasarkan 20 daerah yang mempunyai sumbangan KDNK tertinggi, kesemua negeri mempunyai perwakilan daerah kecuali Kedah dan Kelantan. Sementara 5 daerah dalam Selangor tersenarai dalam top 20 KDNK daerah tertinggi. Jadi kepentingan statistik ini adalah kekuatan ataupun kebergantungan ekonomi di semua daerah dapat dikenapasti agar penumpuan dapat diberikan kepada daerah yang kurang maju supaya ia dapat dibangunkan sekaligus mengurangkan jurang ketidakseimbangan ekonomi daerah-daerah di Malaysia. Jadi sekiranya kita ingin merelasikan konsep inclusiveness dan ekonomi convergent,
bila melihat statistik peringkat daerah ini akan memberi panduan bagaimana daerah-daerah yang boleh kita lihat agak di segmen yang belah belakang ataupun belah bawah dapat kita tingkatkan dengan membawa program-program ekonomi opportunity di daerah berkenaan, dan akhirnya kita boleh lihatlah sebenarnya ini yang kita nak, kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Maknanya dengan adanya mencorakkan pertumbuhan yang di peringkat daerah tersebut, ia akan mengurangkan migrasi keluar kepada daerah lain. Kita tak akan berlakulah nanti kesesakan balik kampung berjam-jam dan sebagainya. Kita nak bayangkan dengan adanya sistem pertumbuhan ekonomi di daerah itu, institusi kekeluargaan, kasih sayang antara ibu dan ayah dengan anak-anak yang duduk berdekatan, sebenarnya ini adalah satu nikmat yang kita berikan kepada masyarakat setempat bila kita lengah melalui data ini. Ada keperluan setengah-setengah daerah yang masih menyebabkan tiada peluang ekonomi atau pekerjaan. Bila kita wujudkan di situ, sebenarnya ia banyak memberi kebaikan dan juga kebajikan di daerah yang berkenaan. Jadi kita nak kurangkanlah migrasi keluar di setengah-setengah daerah untuk mencari peluang pekerjaan di daerah yang lain. Cara holistik tentang kedudukan corak ekonomi dan sosial di peringkat daerah. Dan di slide nombor 35 ini ini sebenarnya bukan tujuan kita nak membuat ranking tetapi bila ada statistik kita boleh susun bercorak beginilah. Antaranya di paparan ini kita boleh nampak misalnya 5 daerah yang tertinggi. So daerah Petaling, Selangor mencatatkan sumbangan tinggi seperti yang nyatakan 9.4%, diikuti oleh Johor Bahru, Kelang, Bintulu dan Hulu Selangor. Ini antara 5 daerah yang menyumbang tinggi pada kita punya KDNK. Manakala dari segi penduduk yang bekerja yang ramai, maknanya sumber pekerja ni adalah yang akan menyumbang kepada KDNK dan juga pertumbuhan ekonomi lah. Kita dapati Selangor, Petaling merekod jumlah penduduk pekerja tinggi itu 1.2 juta. Jadi pekerja yang paling ramai di Petaling lah. Manakala Johor Bahru kita ada 781,600 orang. Dan 3 daerah Selangor turut mempunyai penduduk bekerja yang ramai, iaitu daerah Hulu Langat, Kelang dan Gombak. Jadi kat sini kita sebenarnya boleh melihatlah kalau ada apa-apa berlaku di kawasan ini, ia nyanyi akan menjejaskan pekerjaan dan sebagainya. So kalau boleh kawasan-kawasan ni kena pastikan sentiasa dari segi infra dan juga dari segi kemusyaratan tu tidak tergendala, sebab bilangan pekerja yang duduk atau berada di daerah-daerah ini amat tinggi lah. Dan berdasarkan sumber laporan Ketua Audit Negara, Jabatan Audit Negara Malaysia dan Pejabat Sektor Kerajaan Negeri, pada tahun 2018 antara 5 PBT yang mencatatkan pendapatan PBT yang tertinggi ialah Majlis Bandaraya Shah Alam, Petaling, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya Pulau Pinang Timur Laut dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Petaling dan Majlis Pembandaran Seberang Pulau Pinang. Jadi angka-angka seperti yang tertera lah. Manakala pendapatan tinggi turut direkodkan oleh Lembaga Kemajuan Bintulu, Majlis Pembandaran Kelang dan Majlis Pembandaran Selayang. Keseluruhannya daerah Petaling merupakan daerah yang mendapat manfaat dengan merekodkan sumbangan KDNK tertinggi dengan bilangan penduduk paling ramai antara PBT yang mencatatkan nilai pendapatan PBT yang tertinggi. Seterusnya di slide 36 ini kita nak juga kongsikan tentang perbandingan struktur ekonomi dan pendapatan pendengar isi rumah. Jadi antara daerah yang mempunyai nilai pendapatan pendengar isi rumah tertinggi adalah Sepang, iaitu 8,174, diikuti Petaling, Kelang dan Johor Bahru dan Kulai Jaya. Dan dari segi struktur ekonomi, sektor perkhidmatan dan pembangunan merupakan pemangkin kepada prestasi daerah di kelompok ini. Antara sektor utama, sektor perkhidmatan adalah perdagangan, borong runcit serta maklumat dan telekomunikasi, manakala bagi sektor pembuatan pula disumbangkan oleh kumpulan komponen dan papan elektronik, peralatan komunikasi, elektronik pengguna dan bahan kimia dan produk kimia dan produk petrochemical. Manakala bagi kumpulan daerah yang merekod nilaikan pendapatan pendengar isi rumah yang rendah adalah di negeri Sarawak dan Sabah dan Kelantan, iaitu Maradong iaitu sebanyak 2,752, Matu 2,407, Jeli 2,377, Kota Marudu 2,208 dan juga Pitas RM 2,105. Dan jika lihat dari segi aset sumbangan, penyumbang utama bagi kelompok ini adalah daripada sektor perkhidmatan dan pertanian, yang mana masing-masing disumbangkan oleh subsektor borong, runcit, perkhidmatan kerajaan dan tanaman. Dan berdasarkan penemuan di atas,
ekonomi yang daerah yang dipacu oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan mempunyai nilai media yang lebih tinggi berbanding daerah yang mempunyai kebantungan yang signifikan daripada sektor pertanian. Berapa minit lagi? Kita ada 10 minit lagi. InsyaAllah sikit lagi. Slide yang seterusnya, slide 37, ini adalah daerah-daerah Malaysia yang dikategorikan mengikut 3 kumpulan yang merujuk pada klasifikasi yang digunakan oleh BA, iaitu 3 kategori tersebut ialah large district, medium district dan small district, dan penentuan yang dibuat mengikut saiz populasi sebuah daerah ini membolehkan perbandingan yang lebih saksama dilakukan antara sebuah daerah dengan daerah yang lain dalam konteks keupayaan bencana ekonomi, dan sumbangan kedengkil large district kepada 140 daerah kalau mengikut klasifikasi ini adalah sebanyak 55.9%, walaupun diwakili oleh hanya 18 daerah. Manakala medium district dengan bilangan 66 daerah menyumbang 39% dan small district menyumbang 51%. Ini sebenarnya slide ni memang kita panggil sebagai nutshell lah. Jadi ini ada dia punya gist, dan kalau kita nak lihat menggerakkan pertumbuhan pada rancangan Malaysia ke-12 ini konsep inklusifnya, mana kita kena lihat kedudukan medium district dan small district. Jadi ini juga boleh menjadi asas kepada negeri untuk melihat dari segi peruntukan dan juga sumber pertumbuhan yang nak digerakkan di peringkat daerah. Dan jika dilihat dari segi aspek struktur ekonomi mengikut penduduk, sektor perkhidmatan mendominasi bagi kategori large district iaitu 59.3%, diikuti oleh pembuatan dan pembinaan. Sementara kalau kita lihat kebergantungan pada sektor pertanian dilihat lebih tinggi bagi daerah-daerah kategori medium dan small. Jadi kat sini yang kita nampak kepada yang dalam kategori medium atau small ni banyak kebergantungan kepada sektor pertanian. Maka di sektor pertanian ini sebenarnya perlu diangkat kepada peringkat yang lebih berpotensi tinggi, dan jika ini berjaya maka kita jangka kategori medium dan small district yang ini mungkin akan akhirnya meningkat dari segi pendapatan ataupun pertumbuhan ataupun nilai KDNK-nya. Ini mencerminkan bahawa daerah-daerah yang kecil lebih tertumpu pada sektor pertanian berbandingkan sektor perkhidmatan. Seterusnya di slide 38, ini adalah slide menunjukkan kepelbagaian ekonomi di daerah yang berteraskan ekonomi tertentu, dan dari segi ini akan menentukan kepentingan sesebuah daerah. Ianya dizahirkan melalui sumbangan yang signifikan di peringkat negeri dan seterusnya di peringkat zon. Jadi zon tengah yang terdiri daripada negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka adalah penyumbang paling besar ekonomi Malaysia dengan jumlah sumbangan sebanyak 38.9%. Antara 5 daerah yang paling tinggi sumbangan di zon tengah adalah Petaling 37.7%, Kelang 12.8%, Ulu Langat 9.8%, Gombak 7.3%, Seremban 6.7%, dan daripada 5 daerah tertinggi, 4 daerah daripada Selangor dan hanya 1 dari Negeri Sembilan. Manakala bagi zon utara yang melibatkan Pulau Pinang, sumbangan nilai tambah di zon ini adalah sebanyak 20.4% daripada keseluruhan daerah di Malaysia, dan daripada 5 daerah di zon utara, Seberang Perai Tengah menyumbang paling tinggi iaitu 12.8%, diikuti Barat Daya 12.7%, Kinta 12.7%, Timur Laut 9.9% dan Manjung 8.3%. Dan daripada 5 daerah yang terpilih, 3 daerah adalah daripada Pulau Pinang dan 2 daerah daripada Perak. Manakala kalau kita lihat di zon selatan hanya melibatkan daerah-daerah di Negeri Johor sahaja dengan sumbangan sebanyak 12.4%. Manakala bagi zon timur yang melibatkan 3 negeri iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan, sumbangan nilai ditambahnya adalah sebanyak 11.5% dengan 2 daerah di Pahang menyumbang ialah Kuantan 18.6%, Bentong 6.8% dan 2 daerah di Terengganu iaitu Kemaman dan Dungun, dan hanya 1 daerah di Kelantan iaitu Kota Baru. Manakala bagi zon Sabah dan Sarawak menyumbang sebanyak 16.8% daripada nilai ditambah keseluruhan. 5 daerah yang tertinggi, 4 dari Sarawak iaitu Bintulu 23.6%, Kuching 14.4%, Miri 7.3%, Sibu 5.6%. Manakala 1 daerah iaitu dari Sabah iaitu Kota Kinabalu 10.8%. Dan secara umumnya kedudukan 5 KDNK daerah tertinggi mengikut zon ini mempunyai struktur ekonomi yang dirangsang oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan. Ini pada ketika ini. Jadi tidaklah menyatakan bahawa pada masa akan datang kita tidak boleh melihat sektor pertanian boleh merangsang. Jadi mungkin dengan modernisasi dan juga peningkatan cara sektor pertanian pada masa akan datang, ianya juga boleh dilihat seperti negara Netherlands nanti sebagai penyumbang kepada peningkatan dalam ekonomi di daerah-daerah yang masih
menjadikan sektor pertanian sebagai tunjang kepada kekuatan ekonomi daerah. Seterusnya, indikator utama ikut negeri ini saya just flash through. Jadi kat sini hanya kita menerangkan bahawa dalam milestone yang kita hasilkan, kita boleh melihatlah kedudukan antara statistik utama tentang penduduk, pendapatan isi rumah, penduduk bekerja, insiden kemiskinan, peratusan capaian isi rumah terhadap perkhidmatan internet dan pendapatan, dan yang kita utarakan bagi setiap negeri ini adalah yang kita katakan sebagai top 5 5 daerah pentadbiran. Misalnya penduduk daerah mana yang tertinggi, kalau misalnya yang penduduknya pertama Johor Bahru, yang nombor 5 Muar. Kemudian kalau bekerja juga sama, insiden kemiskinan yang tertinggi banyak di Mersing, yang rendah di Tangkak. Dari segi internet, yang paling tinggi pencapaian di Kulai, yang paling kurang di Muar, dan juga dari segi pendapatan PBT seperti yang tertera juga. Seterusnya kepada slide Kedah juga kita buat benda yang sama. Kita boleh melihat top 5, terus lepas Kedah, Kelantan. Ini just untuk tujuan asas kepada bahawa adanya statistik ini kita boleh buat melihat secara tuntas tentang perbandingan dalam negeri dan juga antara negeri. Melaka, jadi Melaka, kalau penduduk Melaka Tengah, kalau misalnya skim dia Melaka Tengah, kalau pencapaian internet Alor Gajah. Negeri Sembilan, kita dapati kalau penduduk Seremban yang pertama, bekerja pun Seremban. Kalau insiden ke-9 yang paling tinggi di Kuala Pilah, capaian internet Seremban, dan juga kalau majlis pendapatan PBT yang paling besar adalah majlis pembayaran Seremban. Seterusnya di slide Negeri Pahang, kita dapati seperti yang tertera lah. Kalau misalnya capaian terhadap peratusan isi rumah perkhidmatan internet, tengok Kembaran Highland tinggi 90%, pendapatan PBT yang tertinggi majlis pembayaran Kuantan. Seterusnya di Pulau Pinang, kita dapati penduduk paling ramai di Timur Laut, penduduk bekerja di Timur Laut juga yang paling besar. Manakala capaian isi rumah terhadap perkhidmatan internet Seberang Tengah 96.5%, pendapatan PBT di Pulau Pinang ada 2 Yang paling tinggi adalah majlis pembandaran Pulau Pinang. Seterusnya negeri Perak, yang paling besar dari segi penduduk dan juga penduduk bekerja adalah Kinta, dan insiden kemiskinan yang tertinggi adalah Ulu Perak. Capaian internet yang tinggi adalah di Mualim, dan pendapatan PBT yang tertinggi Bandaraya Ipoh. Negeri Perlis seperti yang tertera. Seterusnya negeri Selangor, seperti yang tertera, kita dapati insiden kemiskinan yang tertinggi adalah berada di Gombak 3.5%. Capaian isi rumah terhadap internet yang tertinggi adalah di Sepang 99%, dan pendapatan PBT yang tertinggi di Sarawak adalah majlis pembandaran Salam. Seterusnya negeri Terengganu, seperti yang tertera, insiden kemiskinan yang tinggi berada di Mesut. Pencapaian isi rumah internet yang tertinggi adalah Kuala Nerus, dan pendapatan PBT yang tertinggi adalah majlis pembandaran Kuala Terengganu. Negeri Sabah, ini adalah kita lihat jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan yang sama, iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Lahad Datu. Dan keseluruhan insiden kemiskinan di 5 daerah melebihi 41%, manakala Kota Kinabalu mencatatkan pendapatan pendengar yang tertinggi. Ini negeri Sarawak, kita dapati yang jumlah yang tertinggi adalah Kuching, Miri, Sibu dan Serian. Dan Bintulu mencatatkan pendapatan isi rumah pendengar yang tertinggi, dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan merekod prestasi pendapatan PBT yang lebih baik. Seterusnya Bilatuan Putrajaya seperti yang tertera, dan sedikit terus pada SDG. Jadi untuk makluman, pada masa ini slide nombor 55 DOSM sedang menyediakan penerbitan SDG indikator Malaysia yang kedua, dijangkakan diterbit pada awal Disember ini. Ini pun kita akan lancarkan pada bulan Disember ini oleh yang insya-Allah oleh Yang Berhormat Menteri. Ada 126 indikator bersatu available. 27.8% ini adalah daripada DOSM, baki 72% adalah agensi lain. Dan buat pertama kali, kita akan keluarkan paling kurang 15 indikator SDG di peringkat daerah pentadbiran. Tapi kita tengah semak lagi, kemungkinan sebelum kita lancarkan, jumlah 15 ni akan dapat ditingkatkan, dan setiap daerah nanti boleh lihatlah indikator SDG di peringkat daerah masing-masing. Ini contoh slide 56 apa yang berlaku di luar negara. Contohnya di Filipina, kita lihat SDG localization. Misalnya di Naga City telah menjalankan community based monitoring system yang menggabungkan biannual household survey dan juga indikator SDG, dan juga contoh di Penambur City. Dan yang akhirnya tentang kerjasama kita dengan pihak daerah PBT ni dalam pembangunan pangkulan data sektor informal industri mikro Malaysia. Jadi slide 58. Jadi untuk makluman, ini yang sedang dilaksanakan oleh jabatan. Maknanya sekarang ni berdasarkan semakan kita,
ada keperluan untuk kita selaraskan maklumat-maklumat sektor informal ni yang peniaga kecil-kecilan yang berdaftar di PBT yang mana setengah-setengah PBT tidak mengumpulkan maklumat yang lengkap, dan kita cadangkan slide 58 ya. Kita cadangkan ini antara 27 variable yang dicadangkan. Terima kasih kepada pihak yang bahagia, Datuk KSU KPKT dan juga Ketua Pengarah Jabatan Kajian Tempatan yang bekerjasama dalam program ini. InsyaAllah ia akan menghasilkan satu penghasilan yang baik. Slide nombor 59. Ini semakan yang kita telah adakan. Mana kalau kita lihat ada yang buat masa ini yang 25 PBT yang hanya mengumpul 2 hingga 5 variable saja. Ada yang 6 hingga 10, ada yang 11 hingga 14 variable. Dan setakat ini 118 daripada PBT telah membekalkan maklumat. Ada jumlah lebih kurang 30 lebih lagi yang boleh membekalkan maklumat. Dan kita akan bila sistem ini berjaya, kita akan go live pada tahun depan supaya maklumat tentang informal ini, sekiranya kerajaan ingin buat intervention dan juga memberi bantuan, kita dapat maklumat yang real time lah, yang kita akan pastikan maklumat ini adalah maklumat yang sahih dan juga terkini. Slide nombor 60 ini adalah antara yang kita dapati di sinilah. Itu jadual menunjukkan jurnal lesen yang direkodkan oleh setiap negeri, dan jumlah yang direkod oleh KPT adalah sebanyak 240,563 rekod. Dan terdapat berbagai jenis lesen yang direkod oleh setiap PBT, dan kita dapati masih terdapat maklumat jenis lesen yang tidak lengkap, terutamanya di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan jumlah rekod yang diperoleh melalui agensi di slide 61 ini seperti yang kita terima sehingga 14 Oktober lah. Jadi kita telah terima sebanyak 1.4 juta rekod daripada berbagai agensi, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung tak langsung. Ini adalah proses kita secara kolektif. InsyaAllah kita akan bentangkan kepada stakeholder utama kita melalui Economic Council bila kita telah selesaikan membangunkan sistem ini. Jadi sebagai rumusannya, slide nombor 63, jadi sebalik impak negatif yang dialami oleh kebanyakan industri, masih terdapat beberapa industri yang mendapat manfaat daripada kesan penularan COVID-19 dan kawalan pergerakan, contohnya industri sarung tangan, elektrik dan elektronik, telekomunikasi dan perkhidmatan komputer. Dan selain itu, pengurangan pencemaran udara daripada kenderaan dan penghalangan turut menjadi topik perbincangan di peringkat antarabangsa. Justru kerajaan negeri dijangka mampu merangka semula perancangan ke arah pemeliharaan alam sekitar. Seterusnya dijangka akan mengurangkan kos pemeliharaan alam sekitar. Dan kita lihat juga opportunity yang ada berikutan daripada sektor pelancongan yang tergandala. Sebagainya contoh operasi restoran dan di sektor perhotelan diteruskan melalui pakej perkhidmatan pembekalan dan penghantaran makanan yang eksklusif dengan menyasarkan pasaran di kalangan golongan pendidikan tinggi seperti yang dilaksanakan di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dan di slide 64, ini pandangan sekadar diskusi lah dari segi bagaimana kesinambungan penjanaan pertumbuhan ekonomi negeri, pemantauan dan penelitian program pembangunan peringkat masing-masing menjadi pemangkin kepada kebesaran perancangan, dan kesinambungan penjanaan pertumbuhan ekonomi negeri dengan kepelbagan industri fokus bertemakan elemen tertentu seperti peningkatan program industri berteraskan industri berimpak tinggi disulami dengan pembinaan dan menaikkan taraf infra merupakan ramuan yang sangat efektif bagi menepani caparan ekonomi masa depan. Jadi antara projek berimpak tinggi berdasarkan penelitian jabatan yang dipetik dari rancangan struktur negeri, kita dapati antara tema perindustrian, kluster industri berteknologi tinggi di Petaling, manufacturing dan prosesing nuklear di Batu Pahat di bawah program Kebitaraan Daerah Negeri Johor, pusat pertumbuhan industri PPI mengikut daerah di Kedah, penyapisan petroleum di Bukit Kayu Hitam dan Yan Automatik di Guro dan Pendang, high-tech dan RD di Kulim serta Maran Industri Zone Industri Halal Hub di Pahang. Dan di segi tema infrastruktur, pusat logistik bersepadu di Segamat, Kulai dan Johor Bahru ECRL di Pahang dan Kelantan. Ini antara yang kita halusi daripada rancangan struktur kerajaan negeri. Dan di slide nombor 65, ini adalah kita lihat dari segi kepelbagaian aktiviti pembuatan mengikut daerah, dan kita dapati bagi menjamin pertumbuhan ekonomi negeri di samping menggalakkan kepelbagaian penjarahan ekonomi setempat, pewujudan industri fokus di daerah tertentu merupakan antara elemen yang praktikal dan mempunyai potensi yang menjadi hub tertentu di peringkat daerah dan negeri. Dan kita dapati negeri Johor, segmen komponen dan papan elektronik dan peralatan komunikasi dan elektronik pengguna disumbangkan antaranya daripada daerah Johor Bahru dan Tangkak. Manakala produk kimia, produk farmasika adalah daripada daerah Keluang dan Johor Bahru.
Dan di negeri Kedah, pembekal utama bagi komponen papan elektronik, peralatan komunikasi elektronik pengguna dipelopori oleh daerah Kulim. Manakala bagi produk kereta adalah daripada daerah Kuala Muda, Kota Star. Manakala segmen kenderaan bermotor dan peralatan pengangkutan pula daripada Kulim dan Kuala Muda. Manakala bagi negeri Perak pula segmen komponen dapat pengguna didominasi di daerah Kinta yang merupakan pengguna utama di negeri Perak. Segmen minyak dan lemak daripada sayuran dan haiwan pula disumbangkan daripada daerah Manjung dan Hilir Perak. Industri fokus seperti ini seiring dengan pelaksanaan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang mana mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sehubungan itu, kerajaan negeri melalui dokumen WKB 2030 telah mengenal pasti dan meneliti sektor-sektor yang mempunyai potensi selaku pemacu ekonomi dengan memperkenalkan aktiviti pertumbuhan ekonomi utama ataupun KEGA. Seterusnya, dari segi implikasi perubahan dasar kepada kestabilan ekonomi negeri, jadi penilaian kajian implikasi pada suatu dasar yang dilaksanakan dilihat akan memastikan kestabilan ekonomi tidak terganggu sebagai contoh pengecualian dasar komoditas negara. Dan kita dapati dasar komoditas adalah sebuah dasar perkapalan kargo yang diperkenalkan pada tahun 80 dan mulai pindaan ordinan. Dengan ada dasar ini, Malaysia mengenakan syarat kepada syarikat perkapalan dan antarabangsa boleh menghantar barangan ke pelabuhan terlebih dahulu sebelum diedarkan pelabuhan lain. Dan berdasarkan dasar komoditas ini, ia dalam untuk melindungi industri perkapalan dan pindahan ketempatan. Dan kita lihat kajian telah melaksanakan pengecualian dasar komoditas mulai 1 Jun 2017 bagi kargo di Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi perbezaan pandangan antara Sabah dan Sarawak, kita dapati Sabah mahu penjalan ini kekal kerana dasar komoditas membebankan rakyat dan menjejaskan pertumbuhan negeri ini. Manakala kalau lihat di Sarawak, ia telah menukar pendirian pada 2019. Jadi ini antara yang kita nampak dasar-dasar terkini yang mungkin boleh dilihat dalam konteksnya lah. Dari segi sosial, rumusan kita seperti yang dipancarkanlah, ini antara yang kita nampak tentang penyediaan infrastruktur, penghasilan pendapatan di jana di kawasan tersebut. Kemudian pembangunan institusi pendidikan di kawasan yang akan meningkat peluang rakyat, kemudian infrastruktur institusi kesihatan, kemudian perkhidmatan kesihatan dan juga kemudian capaian internet sebagai mekanisme untuk memberi peluang ekonomi sebanyak mungkin kepada masyarakat. Way forward, slide yang terakhir betul yang bahagia, yang berhormat, yang berbahagia Datuk Seri, Datuk Tuan Puan, Maluku Strat yang kita keluarkan ni akan terus ditambah baik dan saya jangka berdasarkan diskusi berterusan kita akan terus meningkatkan apa yang telah dihasilkan. InsyaAllah kita akan turun ke daerah negeri untuk melihat pandangan daripada daerah dan negeri bagaimana ianya dapat dan moving forward sebenarnya berdasarkan dapatan banci penduduk perumahan pada tahun lepan, insyaAllah kita akan juga keluarkan statistik berdasarkan parlimen sebanyak 222 penerbitan setiap parlimen, manakala sebanyak 600 lebih penerbitan untuk Dewan Undangan Negeri. Ini juga diharap dapat kerjasama daripada semua pihak. Terima kasih semua atas masa yang diberikan. Diharap sikit sebanyak dapat membantu untuk saya menjelaskan tentang statistik terkini yang dikeluarkan oleh DOSEM dan juga kita ucapkan sabar dan tahniah atas kerjasama yang diberikan untuk membolehkan statistik ini diketengahkan untuk dimanfaatkan oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih 2 minit. Syukran jazilan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Lebih 7 minit. Ketua Perangkuan Malaysia atas pembentangan yang cukup komprehensif dengan fakta dan statistik yang terus mengikut agensi pentadbiran di negeri dan daerah. Semoga produk-produk perkhidmatan yang dikeluarkan oleh jabatan ini dapat membantu dalam keperluan perancangan dan polisi di peringkat unit perancangan ekonomi dan juga di peringkat daerah.